Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, falhamdulillah. Bersyukur kita kepada ilahi dengan limpah dan kurnianya anak-anak. Dapat lagi sama-sama kita hadir pada hari ini bagi sama-sama kita meneruskan pembelajaran sirah kita insya-Allah. Baiklah anak, pada hari ini Ustaz ajarkan kepada anak-anak tajuknya peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkenaan dengan peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat yang pertama, sebelum peristiwa kewafatan Nabi ini iaitu Ustaz nak menyentuh tentang Haji Wida. Haji Wida tu apa anak-anak? Haji Wida ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Haji Wida pada tahun ke-10 Hijrah. Saya ulang, Nabi melaksanakan Haji Wida ini pada tahun ke-10 Hijrah. Baik, yang kedua kita lihat turut serta bersama dengan Nabi pada ketika itu adalah seramai 90,000 orang. Haji Wida ni, haji apa kejap lagi Ustaz akan terangkan. Jadi masa tu, waktu tu, yang mengikut bersama dengan Nabi, yang join dengan Nabi pergi buat Haji Wida ini adalah seramai 90,000 orang. Baik, jom kita tengok sama-sama. Haji Wida tu maksudnya apa? Baik, Haji Wida ini bermaksud ialah haji perpisahan. Kenapa dinamakan perpisahan? Kerana ini adalah merupakan kali yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Mekah dan Kaabah. Sebab itulah dinamakan sebagai Haji Wida. Dan Haji Wida ini juga dikenali juga dengan haji menyampaikan. Kenapa? Kerana pada ketika inilah Nabi telah menyampaikan kepada umat Islam apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan haji ini juga dikenali juga dengan haji penghabisan. Kenapa dinamakan sebagai haji penghabisan? Kerana dalam ibadah haji ini, Nabi mengucapkan selamat tinggal kepada umat-umat Islam dan beliau selepasnya itu tidak lagi mengerjakan haji lagi. Nampak? Inilah haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya anak-anak kita lihat peristiwa sebelum haji. Pada tahun ke-10 Hijrah telah tersebar berita bahawa Nabi Muhammad SAW akan pergi menunaikan haji di Mekah. Pada ketika itu ramai orang Islam daripada seluruh pelosok tanah Arab ingin menyertai baginda dan mereka tak nak melepaskan peluang untuk bersama dengan baginda. Dan mereka juga telah berkampung di tanah Madinah ketika itu. Maksudnya orang bermalam dekat Madinah semata-mata nak ikut serta bersama dengan Nabi. Bayangkan, Kemudian anak-anak kita lihat, pada 25 Zulqa'dah Nabi Muhammad SAW selepas Zuhur, Nabi telah bersama dengan 100,000 orang menuju ke Zulkhalifah. Tadi 90,000 orang. So bila dah dengar berita Nabi nak pergi buat haji, ramai-ramai semua datang berkumpul nak join dengan Nabi, nak ikut dengan Nabi, nak turut serta dengan Nabi. Jadi total semua telah mencecah seramai 100,000 orang. Baik, kemudian anak-anak kesemua isteri-isteri baginda juga turut serta bersama dengan Nabi pergi melaksanakan haji tersebut. Dan mereka telah diiringi oleh dua orang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan juga Sayyidina Osman bin Affan. Baik, yang seterusnya kita lihat peristiwa semasa haji. Semasa haji ini Abu Bakar turut bersama dengan isterinya yang bernama Asmah. Kemudian di satu perhentian mereka telah berhenti kerana Asmah ini telah melahirkan anaknya yang mana dinamakan sebagai Muhammad. Kemudian ketika itu Abu Bakar mahu menghantar Asmah pulang ke Madinah. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberitahu supaya mandi nifas dan kemudian boleh meneruskan haji. Tak perlu nak patah balik ke Madinah. Kemudian anak-anak Nabi Muhammad SAW sampai di Zulkhalifah. Sebelum masuknya waktu asar dan baginda telah melaksanakan solat sunat 2 rakaat dan juga bermalam di sana. Apabila selesai haji, selesai daripada melaksanakan semua haji ini, itulah Nabi telah duduk di atas untanya dan Nabi telah memberikan khutbah ataupun sedikit pesanan kepada semua yang hadir pada ketika itu. Baik, antara pesanannya apa? Nabi memesan supaya hargailah nyawa dan harta setiap umat Islam sebagai amanah yang suci. Ingat, nyawa itu adalah amanah daripada Allah untuk kita jaga sama-sama pelihara. Nampak? Itu yang Nabi pesankan kepada kita.
Yang kedua, Nabi melarang daripada kita untuk melakukan sebarang bentuk kezaliman. Tak kira apa jua bentuk kezaliman sekalipun, Nabi melarang daripada kita melakukan. Ya. Yang ketiga, Nabi juga melarang sama sekali kepada umat Islam untuk mengamalkan riba. Riba ini kita sedia maklum dalam jual beli khususnya. Ya. Nabi tidak menggalakkan supaya berlaku lagi penipuan, hindarkan sebarang penipuan tersebut. Kalau boleh tak payah dah buat. Buatlah jual beli itu dengan penuh kejujuran. Kemudian anak-anak kita lihat yang seterusnya Nabi berpesan lagi, berwaspada dan berhati-hatilah dengan tipu daya daripada syaitan. Kerana syaitan ketika inilah berkusu-kusu, mereka tetap sama sekali tidak akan berhenti menyesatkan umat Islam. Oleh kerana itu Nabi berpesan, berhati-hatilah dengan hasutan daripada syaitan tersebut. Kemudian yang seterusnya anak-anak, Nabi memerintahkan supaya semua suami melayan isterinya dengan baik. Tidak boleh kita berlaku tidak adil kepada isteri-isteri, iaitu dengan menzalimi, dengan menyakiti dan seumpama dengannya. Dan yang terakhir, Nabi berpesan, setiap amalan yang dilakukan mestilah berlandaskan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana jikalau tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pastinya kita akan sesat. Tetapi bila kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah kita pasti tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itulah dia anak-anak peristiwa berkenaan dengan Haji Wida. InsyaAllah selepas ini kita akan bertemu lagi anak-anak dengan tajuk pasal kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Baik, sekarang itu saja pembelajaran daripada Ustaz pada hari ini. Jangan lupa jaga diri, jaga solat dan dengar cakap mak ayah dekat rumah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.